أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Sadaqallahul azim. Firman Allah di dalam suratul Bayyinah ayat yang kelima, Allah berfirman dengan maksudnya, padahal mereka diperintahkan oleh kami, olehku untuk melakukan amal yang kesemuanya itu tidak lain melainkan untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Lagi mereka tetap teguh atas agamanya. Mereka itu mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan mereka itulah golongan yang menegakkan agama yang sebenar. Tuan-tuan para pegawai muslimin muslimat yang dikasihi, mudah-mudahan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini sekali lagi kita diberikan kesempatan dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita hadir mengimarahkan rumah Allah. Walaupun Allah anugerahkan hujan, dan dengan doa kita mudah-mudahan hujan ini hujan yang mendatangkan manfaat kepada kita, yang tidak mengundangkan malapetaka kepada kita, insya-Allah. Allahumma inna nas'aluka sayyiban nafi'a. Ya Allah, kurniakan hujan yang lebat ini, hujan yang mendatangkan manfaat. Walaupun hujan ini tuan-tuan dia turun, kita sebut sebagai hujan rahmat. Yang dikatakan rahmat itu ia memberikan manfaat kepada kita manusia. Kalau dengan sebab hujan itu dia mendatangkan manfaat, maka itu rahmat. Akan tetapi kalau hujan itu dia memberikan musibah, banjir, sebagainya, itu yang disebut sebagai bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dalam suasana kesempatan yang sebegini kita berdoa kepada Allah, Allah tetapkan hati kita ini untuk istiqamah. Mudah-mudahan Allah campakkan di dalam hati kita ini keinginan berterusan untuk memberikan masa kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Baik hujan ke tak hujan ke, sibuk ke, Allah kurniakan sedikit masa untuk kita kembalikan keikhlasan kita, untuk kita kembalikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara menunggu salat Isya malam ini, marilah sama-sama kita mendengar sebahagian daripada ayat-ayat Allah dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ia mendatangkan manfaat kepada kita, insya-Allah. Saya mulakan dengan menyebut sebahagian daripada ayat Allah di dalam suratul Bayyinah, ayat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala
supaya kita mengikhlaskan hati kita ini, mengikhlaskan ibadah kita ini hanya kepada Allah. Bahkan banyak hadis-hadis yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana keikhlasan perlu kita terjemahkan dalam ibadah. Di antaranya Nabi menyebut di dalam satu hadis yang masyhur, innamal a'malul binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah war rasul fahijratuhu ila Allah war rasul, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yanki'uha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini tuan-tuan, Nabi sebut ketika mana seorang sahabat yang bersama dengan sahabat yang lain yang melakukan hijrah. Setengah riwayat kata Maktum namanya. Dia berhijrah tuan-tuan kerana apa? Kerana dia nak nikah, dia berminat. Kerana teman dia dah pun melakukan hijrah dulu. Seorang perempuan hak dia minat untuk dia nak kahwin, dah melakukan hijrah dulu sebelum dia. Maka bila dia berhijrah tuan-tuan, antara tujuan dia ialah dia nak bertemu semula dengan orang kata apa, kekasih hati dia. Maka dia pun berhijrah. Tujuan dia berhijrah kerana dia nak berkahwin dengan seorang perempuan tadi. Maka sampai ke pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan seperti mana hadis ini, faman kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang berhijrah kerana dunia. Sebelumnya Nabi sebut faman kanat hijratuhu, barang siapa yang berhijrah kerana Allah war Rasul fahijratuhu ila Allah war Rasul, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya, siapa yang berhijrah kerana habuan dunia ataupun kerana seorang perempuan yang dia nak nikahinya, maka hijrahnya itu atas apa yang dia niatkan. Pahala hijrahnya itu di atas apa yang dia niatkan. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, banyak hadis yang memperingatkan kita bagaimana kewajipan kita sebagai hamba Allah untuk kita mengikhlaskan diri kita dalam melakukan ibadah kepada Allah, dalam segala amal perbuatan, dalam segala amal tilkah laku kita ini. Kenapa tuan-tuan? Kerana kata ulama, ikhlas itu merupakan paksi dan merupakan neraca timbangan yang akan menyebabkan penerimaan di atas segala amalan yang kita lakukan ketika mana kita melakukan perbuatan tersebut. Bahkan seorang ulama, Al-Imam Al-Khushairi, Imam Khushairi, dia menyatakan ikhlas ini apabila seseorang itu dia niat akan sesuatu amalan yang dia nak buat semata-mata kerana Allah. Ini ikhlas. Dia niat semata-mata kerana Allah, yakni dia melakukan amalan itu semata-mata untuk dekatkan diri dia kepada Allah, tak ada tujuan lain. Amalan yang dia buat dengan sebab nak dekat dengan Allah, tidak ada tujuan lain sedikit pun. Sama ada dia nak tunjuk kepada manusia yang lain, dia nak tunjuk kepada makhluk yang lain, ataupun dia nak dapat pujian manusia, ataupun dia nak cintakan kepada pujian di sisi manusia, ataupun apa saja sebab yang menyebabkan dia mendapat kedudukan ataupun mendapat sesuatu penghormatan daripada manusia yang lain. Makna apa? Ikhlas tadi bertujuan kerana nak mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak tuan-tuan kalau kita nak jumpa hadis-hadis yang berkaitan bagaimana keikhlasan yang perlu kita nyatakan dalam ibadah kita ini. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kerana apa perlu kepada ikhlas? Kerana apa pentingnya kita melaksanakan dengan meletakkan lillahi ta'ala semata-mata? Kerana tuan-tuan, ulama menyatakan bahawa di antara isyarat jelas bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan menerusi hadis-hadis Nabi, di antaranya tuan-tuan, Nabi menyebut innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba.
sesungguhnya Allah Ta'ala ini baik dan dia tidak menerima sesuatu melainkan yang baik semata-mata. Ulama menghuraikan hadis Nabi ini dengan menyatakan apa tuan-tuan, bahawa Allah dia tak terima sebarang bentuk amalan kecuali amalan itu benda yang baik, benda yang mendatangkan keredaan di sisi Allah, dan juga perkara itu perkara yang bebas daripada mendekatkan seseorang dengan perasaan ujub, perasaan riak, takabur, sombong dan amalan dan juga sifat-sifat yang lain yang barangkali muncul di atas sebab ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka jelas kepada kita, kalau kita nak tengok banyak hadis yang diriwayatkan bagaimana Allah menjelaskan tentang nasib golongan manusia yang ditolak amalan mereka di hari akhirat, walaupun apa yang mereka lakukan pada zahirnya amalan yang mulia yang terpuji. Banyak antaranya ada hadis Nabi SAW yang menyatakan akan ada dua golongan yang berbeza di padang mahsyar. Golongan yang pertama kata ulama ialah manusia yang berperang dan mereka gugur syahid di medan perang, tetapi gugur syahid mereka itu dengan tujuan supaya dikatakan oleh orang ramai sebagai seorang yang berani. Dia pergi perang dengan tujuan nak orang sebut kematian dia sebagai seorang yang berani, maknanya nak mendapat sanjungan, pujian, ingatan daripada manusia. Golongan yang kedua yang disebut ulama yang dibangkitkan di padang mahsyar dalam persoalan bagaimana keikhlasan mereka diambil kira. Ulama menyatakan golongan yang kedua antaranya mereka yang menuntut ilmu, mereka yang menyampaikan ilmu, mereka yang membaca Al-Quran dengan suara yang enak, yang merdu, musabaqah dan sebagainya, dengan tujuan untuk dikatakan bahawa ia seorang yang alim, hak mengajar. Kalau orang hak baca Quran, dia seorang qari, sedap suaranya. Dan golongan ini kata ulama disebut di padang mahsyar sebagai orang yang penipu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pasti akan diseret ke dalam neraka Allah. Ini gambaran ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita mendengar hadis-hadis yang begitu, ancaman-ancaman yang begitu, maka wajarlah untuk kita muhasabah diri kita sejauh mana amalan ibadah yang sedang kita usahakan, adakah benar-benar keikhlasan mencari redha Allah Subhanahu wa taala yang sedang kita usahakan. Ikhlas, kata ikhlas amalan kita ni, ulama kata cuba perhati tengok tiga golongan, tiga peringkat keikhlasan. Tengok kita duduk tang mana. Yang pertama kata ulama, ibadah yang kita lakukan, melaksanakan amalan kerana kita takut kepada Allah. Orang hak beribadah takut kepada Allah, ulama kata amalannya ialah amalan ibadah seorang hamba ni hak takut kepada Allah. Golongan yang kedua yang melakukan ibadah mengharapkan syurga dan pahala, maka ulama ibaratkan golongan ini seumpama ahli perniagaan. Duk untung kira untung kira syurga, pahala, dosa, nak masuk syurga akan neraka. Dan golongan yang ketiga yang disebut oleh ulama, mereka yang melakukan amalan mereka kerana malu kepada Allah dan kerana untuk menunaikan hak hamba, serta mereka banyak bersyukur kepada Allah di atas segala kurniaan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam masa yang sama dia melihat pada dirinya dan hatinya antara takut bimbang kalau apa yang dilakukan tidak diterima, dan sangat mengharap akan limpahan kurniaan Allah menerima apa yang telah dilakukan walaupun ibadah itu terdapat kekurangan. Dan ini kata ulama merupakan ibadah golongan anak-anak muda ataupun orang remaja. Dia melakukan ibadah, dia ada pertimbangan-pertimbangan dia. Ada satu kisah tuan-tuan bagaimana seorang Arab Badawi waktu dia bermusafir
Dia kata kepada penduduk Basrah, dia sampai di kota Basrah, dia tanya, siapa ketua kamu? Lalu penduduk Basrah ni kata, ketua kami namanya ketua kami Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri. Kemudian Arab Badui kata, kenapa dia jadi ketua kamu? Lalu mereka jawab, kerana semua manusia berhajat dan memerlukan kepada ilmu yang dia ada, yang dimiliki oleh Hasan Al-Basri. Manakala dia pula, Hasan Al-Basri itu sedikit pun tidak berhajar kepada dinar, tak mau pun kepada dua ringgit yang menyenangkan, yang ingin dimiliki oleh semua manusia. Itu perumpamaan. Bahkan diriwayatkan bahawa seorang lelaki di kalangan Bani Israel yang selama mana beribadah hampir 70 tahun, riwayat menyatakan bahawa waktu mana Allah Subhanahu wa ta'ala mau menunjukkan keadaan ini kepada para malaikat, ada riwayat, maka tuan-tuan Allah Ta'ala mengutuskan kepadanya seorang malaikat yang memberitahu bahawa walaupun ia telah beribadah 70 tahun lamanya, namun ia masih belum layak untuk masuk ke dalam syurga. Allah nak buat perumpamaan. Lalu tuan-tuan malaikat tu bagi tahu dekat dia. Apabila malaikat bagi tahu dekat dia, dia kata apa? Itu bukan urusan saya. Dia ni dah ibadah lama dah, 70 tahun. Lalu Allah utuskan malaikat bagi tahu dekat dia, hang ibadah lama pun belum tentu masuk syurga. Laki ni jawab, itu bukan urusan saya. Saya diciptakan untuk beribadah kepada Allah, maka itulah kerja yang mesti saya buat. Apabila malaikat itu kembali kepada Allah, dia bagi tahu dekat Allah, wahai Tuhan, sesungguhnya engkau maha mengetahui apa yang telah diperkatakan oleh pemuda itu. Lalu Allah kata apa? Allah berfirman, apabila hambaku itu tidak berpaling daripada beribadah kepada aku, maka aku membalasnya dengan kemurahanku, aku juga tidak akan berpaling daripadanya. Maka Allah kata, wahai para malaikat, bersaksilah kamu bahawa aku telah mengampunkan akan segala dosa-dosa pemuda itu. Mana apa tuan-tuan, dia beribadah 70 tahun ikut riwayat cerita tadi ni, sampai Allah utuskan malaikat dekat dia bagi tahu, hang ibadah ni pun belum tentu masuk syurga. Bila dengar macam tu tuan-tuan, dia tak heran. Kenapa? Aku, kata dia, aku ni bukan fikir bab syurga, aku fikir kerana aku dijadikan oleh Allah, maka aku beribadah kepadanya. Makna apa tuan-tuan? Dalam hati dia, ibadah yang dia lakukan mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung sikit dalam Bahrul Madhi jilid yang ke-18 dalam membicarakan kebangkitan umat di padang mahsyar. Dan kita sambung setelah mana kita membahaskan kebangkitan umat dalam berbagai wajah-wajah mereka yang Nabi sebut umat ini akan dibangkitkan dalam 12 keadaan ketika di padang mahsyar berdasarkan kepada amalan-amalan mereka. Kemudian kita juga sambung bagaimana dihimpunkan golongan ini, umat ini di bawah bendera-bendera yang ada, di antaranya bendera yang dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq yang akan memimpin golongan yang sentiasa bercakap benar, yang sentiasa menyampaikan risalah Allah, yang sentiasa menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaranya kita juga menyatakan di antara bendera yang dipegang oleh Mu'adz bin Jabal yang memimpin golongan yang alim dalam kitab, dalam menyampaikan ilmu fiqh, dalam menyampaikan hukum hakam, dan mereka ini akan memimpin umat-umat yang lain. Yang kesemuanya 8 bendera yang akan dipimpin oleh para sahabat radhiyallahu an yang akan memimpin umat Islam seterusnya melalui titian sirat. Malam ni kita sambung bagaimana keadaan suasana ataupun ketikanya
umat itu melalui titian surat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, as-surat diambil daripada bahasa Arab yang maksudnya kalau terjemahan bahasa Melayunya jambatan ataupun titi, itu as-surat yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang bagaimana titian surat ini yang terbentang di atas permukaan neraka Jahannam. Makna apa? Titian surat di bawahnya neraka Jahannam. Sifat titian surat lagu mana? Nabi kata titian surat sangat licin dan dia memiliki kait cakar dan duri. Kait. Allahu alam, tuan-tuan bayang tengoklah. Kemudian setelah melewati masyar, waktu kita berada di padang masyar, orang Islam ini akan dibentangkan surat bagi mereka di atas Jahannam, sehinggalah kita melalui titian surat, sama ada cepat, lambat, ikut kesesuaian kadar keimanan amalan yang telah kita lakukan waktu kita hidup di dunia. Waktu ni orang engkar akan sentiasa merayu kepada Allah, akan minta kepada Allah, kembalikan kami ke dunia. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukhinun. Berulang kali orang akan kata, orang engkar akan menyebut ayat ini. Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, kami dah melihat, kami dah mendengar apa yang engkau janjikan waktu hidup dulu ni. Hari ini kami dah tengok depan mata kami dah melihat, kami dah mendengar. Maka ya Allah, kau kembalikan kami ke dunia. Farja'na, untuk apa? Ni'mal salihan, kami nak beramal salih. Lebih hebat, lebih dahsyat ketaatan yang akan kami lakukan, tidak sama seperti mana waktu kami hidup dulu ni. Waktu tu merayu kepada Allah supaya kembali ke dunia, tak sanggup nak melalui titian surat. Kenapa? Keimanan mereka, keimanan yang rapuh yang menyebabkan mereka akan tergelincir menuju ke dalam neraka Allah. Maka tuan-tuan, Nabi sifatkan jambatan titian surat di bawahnya neraka Jahannam, dan melalui titian surat ini berdasarkan kepada kadar keimanan manusia, cepat atau lambat. Lalu Nabi menggambarkan manusia pertama yang akan melewati ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama nak melalui titian surat Nabi kita. Sehingga kan tuan-tuan, waktu Nabi melalui titian surat, Nabi akan berdiri di tepian surat sambil berdoa, ya Rabbi, selamatkan umat. Nabi berdoa supaya Allah selamatkan umat, selamatkan kita bila mana kita melalui titian surat. Dengan doa yang agak panjang, Nabi sambung, wahai Tuhanku, jika sekiranya ada umat yang pernah menyekutukanmu dengan kesyirikan yang besar dan mereka belum bertaubat sebelum kematian mereka, yang akan mengakibatkan mereka kekal di dalam neraka-Mu, ampunkan mereka ya Allah. Nabi berdoa tuan-tuan, minta ampun, minta bertaubat, minta kita ni dipelihara daripada terjunam ke dalam neraka Allah. Nabi berdoa. Sayangnya Nabi kepada umat. Kemudian diriwayatkan ada pun orang-orang yang kafir yang datang daripada berbagai jenis, baik dia kafir musyrikin ataupun dia kafir penyembah berhala, seperti mana yang ada pada hari ini, menjadikan perkara-perkara lain sebagai Tuhan, menganggap menyekutukan Allah dengan benda-benda yang lain, ataupun orang hak tak ada agama, yang tak ada agama, dan juga golongan-golongan kafir yang lain, golongan harbi kah, zimmi kah. Ulama kata berdasarkan hadis Nabi, mereka ini akan dimasukkan ke dalam neraka dan akan dibukakan 7 pintu Jahannam untuk mereka. Allah sebut dalam surah Az-Zumar, antaranya Allah berfirman, orang-orang kafir akan berbondong-bondong masuk ke dalam neraka Jahannam. Dan bila mereka berada di depan neraka Jahannam itu, dibukakan pintu untuk mereka masuk ke dalamnya. Ada dalam surah Az-Zumar.
Allah sebut itu sifat dia. Lagu mana yang dikatakan Jahannam ni? Jahannam itu tuan-tuan dia ada 7 pintu, dan tiap-tiap pintu ditetapkan untuk golongan-golongan tertentu daripada mereka. Baik, kita tengok sikit yang dikatakan surat. Jabatan surat, tuan-tuan, jabatan yang menghubungkan masyar dengan syurga. Makna apa? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama menghuraikan apabila kita melalui masyar, maka selesai melalui masyar, masuklah ke syurga. Selesai melalui padang masyar, masuk syurga. Lagu mana rupa jambatan surat? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an meriwayatkan apa? Nabi pernah bersabda, jambatan itu lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Hak kita duk dengar ustaz tok guru selalu duk sebut titian surat ini rambut belah 7, lebih kurang gitu. Nak habaq kecil sungguh, nak habaq kata kecil. Dan inilah yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah telah menciptakan surat yang berada di atas neraka, iaitu jambatan yang di tengah-tengahnya neraka Jahannam yang sangat licin dan sangat menggelincirkan. Dia dua perkataan yang berbeza, dua perkataan, dua makna yang berbeza. Yang pertama, Nabi kata titian surat itu yang sangat licin. Apa maksud sangat licin? Licin, sangat licin. Dan yang kedua Nabi kata sangat menggelincirkan. Maknanya mau tak mau orang lalu atas dia pasti akan jatuh. Itu maksud dia. Sangat menggelincirkan. Makna apa? Lalu atas dia pasti akan jatuh. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi menyebut seterusnya, jambatan ini dia mempunyai 7 gardu. Apa dia? Pos. Masa mudah kita ni pos. Pos unit amal, pos kawalan malam-malam tu. 7 pos yang digambarkan oleh Nabi, yang setiap jarak antara satu sama lain, setiap perjalanan mengambil masa 3000 tahun perjalanan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3000 tahun lagu mana? 1000 tahun perjalanan, seolah-olah perjalanan itu jalan yang mendaki bukit. 3000 perjalanan itu melalui jalan yang mendatar. 3000 tahun perjalanan itu jalan yang curam. Baru jumpa pos yang kedua. Kemudian 3000 pula perjalanan, jumpa pos yang ketiga, sampailah kepada yang terakhir. Jauh tuan-tuan, jauh tuan-tuan. 3000 tahun perjalanan, Allahu Akbar. Satu perjalanan yang pasti akan menyeksakan kalau seorang itu golongan yang engkar, yang tidak beriman kepada Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut pula tuan-tuan, antaranya Nabi kata jabatan itu lebih kecil dari rambut, lebih kecil dan lembut daripada rambut. Nabi bagi perumpamaan, lebih kecil, lembut daripada rambut, tetapi lebih tajam daripada pedang, lebih gelap dibandingkan dengan malam yang pekat. Dan setiap pos itu dia mempunyai 7 cabang. Setiap cabang bentuknya bagai panah yang ujungnya amat tajam. Maka duduklah setiap hamba di atas pos tersebut dan ditanyakan kepadanya tentang perintah-perintah Allah. Sampai setiap pos Allah akan tanya, antaranya apa? Pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis ini, selama perjalanan di titian surat, setiap orang akan ditanyakan tentang apa saja yang telah dia kerjakan selama hidup dia. Setiap pos dia ada soalannya. Kata Nabi, yang pertama, pos yang pertama akan ditanya tentang iman. Pos yang kedua akan ditanya tentang solat. Kita tak perlu hurai dah, tuan-tuan faham dah yang ni. Pos yang ketiga akan tanya tentang zakat. Pos yang keempat akan tanya tentang puasa. Pos yang kelima haji umrah. Pos yang keenam tentang wuduk, mandi junub. Mandi junub pun kadang-kadang kalau kita tak ajar betul-betul, tuan-tuan, dia tak faham loh. Dia buat sambil main-main. Ada orang mandi junub dengan sabun pun ada, capur sekali ya. Kan?
Pos yang ketujuh tentang sikap anak terhadap kedua orang tuanya. Bagaimana kita hubungan sesama manusia, tali persaudaraan, dan bagaimana hubungan kita terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain. 7 pos dan 7 soalan yang akan dipersoalkan oleh Allah kepada kita di atas padang mahsyar, di atas titian surat. Maka tuan-tuan, kalau seorang hamba lolos dari semua pertanyaan-pertanyaan ini, maka tetaplah ia berada di pos, dan jika tidak, ia akan dilemparkan ke dalam neraka yang berada di bawahnya. Ada satu riwayat menceritakan waktu mana manusia melalui jambatan sirat, maka api neraka yang berada di bawah telapak kaki mereka, ada yang berada di atas kepala mereka, ada yang berada di sebelah kanan, kiri, depan, belakang, berdasarkan kepada amalan-amalan mereka. Dan bila api neraka itu makan tubuh tiap-tiap orang ni, yang engkar terutamanya daripada kulit sampai dagingnya, sehingga orang yang lewat di atas jambatan itu rupanya macam arang yang hitam, kecualilah orang-orang yang selamat daripada api neraka Allah. Dan sebahagian daripada mereka ada yang melintasi titian sirat, yang melalui di bawahnya itu neraka tanpa disertakan rasa takut sikit pun terhadap apa yang ada di atas jambatan itu, terhadap apa kesulitan yang dikenakan oleh Allah ketika mana melalui titian sirat, sehingga kan dahlah tak takut. Bila dia habis melalui titian sirat, dia akan tanya, di manakah jambatan itu? Ni orang beriman, tuan. Tak ada rasa perasaan takut. Dah habis melalui titian sirat, dia tanya, mana jambatan tu? Lalu ada surat akan berkata, engkau telah melalui jambatan itu tanpa kesusahan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Loh, lepas dah. Ni orang beriman. Kan? Mana ditiru? Lepas dah. Ada orang kata, kamu telah melalui. Allahu akbar. Kita nak ni lah tuan-tuan. Kan? Hari ni kita duk baca bab melalui titian surat, takut-takut, nak elak daripada merasai ketakutan, merasai apa yang kita sebut ini, maka kita istiqamah mengharapkan keampunan redha Allah Subhanahu wa taala. Biarlah kita di akhirat nanti, kita lah orang hak tanya, mana titian surat tu? Mana kata, bukan hang lalu dah tadi. Lalu raga. Kita nak hak tu lah tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, Nabi sebut 10 kumpulan manusia di titian surat. Ni kita nak sambung sikit. 10 golongan yang akan melalui titian surat. Nabi kata apa tuan-tuan? Manusia yang pertama yang akan menginjakkan kaki dia di atas titian surat ialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan pimpin kumpulan-kumpulan ni. Dan kumpulan ini kata Nabi terbahagi kepada 10 golongan. Kumpulan yang pertama yang berjaya melintasi seperti mana kilat yang memancar. Ini kita boleh bayanglah, kita biasa tengok kilat. Kita biasa tengok kilat lebih kurang macam tu lah. Lajunya, pantasnya kumpulan ini melalui titian surat. Kumpulan yang kedua disebut bagaimana golongan yang melintasi seperti mana angin yang kencang, kuatnya angin, macam tu lah mereka melalui. Kumpulan yang ketiga seperti mana kuda yang baik, kuda yang baik yang boleh berlari. Ada kuda tak boleh berlari, beli saja. Ada orang beli kuda, beli saja, tak boleh nak lari, tak boleh nak berjalan elok. Kumpulan yang keempat seperti mana burung yang pantas. Yang kelima kumpulan yang berlari. Biarlah yang mula kumpulan. Yang kelima ni dia lalui seperti dia kira berlari, dia lari ya. Yang keenam dia berjalan. Dia kumpulan ikut amalan. Kemudian tuan-tuan, Nabi gambarkan kumpulan yang ketujuh. Dia berjalan, dia berdiri, dia duduk, penat, dahaga, letih. Sebab apa? Digambarkan inilah golongan yang dosa-dosa terpikul di atas belakang mereka. Waktu ni Nabi akan berhenti, Nabi akan patah balik, Nabi akan berhenti tengok. Setiap kali Nabi tengok umat dia, seorang demi seorang umat yang susah payah bergelut di atas titian surat, Nabi akan tarik tangan orang tadi dan bangunkan semula dia. Tengok umat dia jatuh rebah, Nabi angkat, bangkit berjalan. Sayang Nabi kat kita tuan.
Kumpulan yang ketujuh. Yang ke-8, bagaimana kumpulan yang menarik muka-muka mereka dengan rantai kerana terlalu banyak kesalahan dan dosa mereka. Bagi yang buruk mereka akan menyuruh, wahai Muhammad. Kemudian Muhammad akan berdoa, wahai Tuhan, selamatkan mereka Tuhanku, selamatkan mereka. Selamat juga tuan-tuan, walaupun kepayahan mereka tarik muka dengan rantai, jalan dengan muka, heret muka ni atas titian serak, tak boleh nak jalan dah dengan kaki, dengan tangan. Nabi berdoa, selamatkan mereka ini. Melainkan dua kumpulan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua kumpulan, yakni kumpulan dan ke-9 dan ke-10 yang tertinggal di atas titian serak, mereka tidak diizinkan untuk menyeberang. Apa kumpulan ini? Kata ulama berdasarkan hadis Nabi, golongan munafik, golongan Islam yang tidak beriman, dan juga golongan munafik, dua golongan. Golongan Islam yang tidak beramal dengan Islam, dan juga golongan munafik. Hak kufur ni tak ada dah tak ni, terus masuk dalam neraka Allah. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, selesai menyeberang, dikatakan kepada mereka syurga dan segala kenikmatan yang sedang menanti kalian di sana. Ada apa tuan-tuan? Di sanalah terdapat anak-anak yang telah mati waktu di dunia sebelum balik. Mereka akan menyambut orang-orang ahli syurga dan mengiringi mereka masuk ke dalam syurga Allah. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, suasana dalam syurga digambarkan oleh Nabi. InsyaAllah kita akan cuba sambung lepas raya lah kot. Lepas raya insya-Allah, bagaimana kenikmatan di dalam syurga, bagaimana suasana di dalam neraka, dan seterusnya. Kita akan sambung dengan hadis-hadis yang berkaitan. Mudah-mudahan mengetuk pintu dan perasaan kita ini untuk kita berterusan melaksanakan apa jua perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, saya nak sambung sikit lagi. Kita nak sambut Ramadan ni tak apa hari dah. Yang pertama, teruskan berdoa, mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan, kan? Betul lah, Ramadan tak apa hari dah. Cuma bimbang-bimbang, takut-takut kita ni tak sempat nak jumpa dengan Ramadan. Saya nak mari tadi ni daripada saya duduk di, sementara ada urusan di bidung tadi ni, memang duk niat tu nak mari terus dah. Mesti masuk, kata ada kematian di kampung saya tang tadi. Dia pun bawa, saya pun sembang minggu lepas dengan dia, sembang bab puasa, bab nak imarah surau. Hari ni dia meninggal. Mana apa tuan-tuan, dia tu sembang dengan saya, sembang dengan kita ni nak sambut Ramadan, pengisian surau, siapa nak jadi imam, tanya kita tu, siapa nak jadi imam, berapa malam ada di kampung, tanya kita. Lah petang tadi meninggal dah. Semangat dah dia tu nak sambut Ramadan, tapi Allah ambil dulu. Kita pun macam tu lah tuan-tuan, tak tahu ni esok lusa sempat ke tidak, ataupun kalau sempat habis ke tidak Ramadan ni. Maka tuan-tuan, yang pertama kita berdoa, mudah-mudahan Allah lanjutkan usia kita sampai jumpa dengan Ramadan dan kita beribadah di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, saya nak ulang balik tuan-tuan bisa dengar hadis ni, supaya kita menerima kedatangan Ramadan dan kita menjadi golongan yang mendapat keampunan dan juga orang yang mengambil peluang manfaat daripada Ramadan. Bimbang kita seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah. Tuan-tuan bisa dengar dia, saya nak ulang. Ka'ab bin Ujrah tuan-tuan, satu ketika dia berkata bahawa satu ketika Nabi SAW ketika nak menyampaikan khutbah, lalu Nabi pesan, Nabi perintahkan supaya kami ni, para sahabat ni, mendekati mimbar, dengar apa yang Nabi nak sampaikan. Tiba-tiba bila Nabi nak naik atas mimbar, Nabi mengungkapkan amin, 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 kan? Tuan-tuan bisa dengar ni kan? Nabi sebut amin 3 kali. Ka'ab bin Ujrah kata, Nabi ni tak pernah pun sebelum ni macam ni.
Tak apa lagi tanya. Dan apabila selesai Nabi menyampaikan khutbah, ceramah pidatonya, turun daripada mimbar, Ka'ab bin Ujrah lah antara sahabat yang tanya, "Ya Rasulullah, sebelum ni pun engkau berkhutbah?" Sahabat tanya, "Sebelum ni engkau berkhutbah, tapi tak pernah pun macam hari ni. Kami tak pernah tengok pun." Lalu Nabi kata, ketika mana aku nak menaiki tangga mimbar, bila aku naik anak tangga yang pertama, Jibril alaihissalam mendekati aku dan membisikkan kepada aku dengan satu doa. Tangga yang pertama tu Jibril berdoa, "Celakalah umatmu yang apabila Ramadan mendatanginya tetapi dia tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala." Setengah riwayat kata dia tidak mengambil peluang daripada Ramadan tersebut. Maka katakan amin Muhammad. Nabi pun kata amin. Naik anak tangga yang kedua, Jibril bisik dekat Nabi kita ni, "Celakalah umat yang apabila disebut namamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak bersegera memohon syafaat daripadamu." Apa dia? Selawat. Maka katakan amin. Nabi kata amin. Celakalah umat tangga yang ketiga apabila mereka memiliki dua orang ibu dan bapa, lalu sampai kedua-duanya meninggal ataupun mereka mati meninggal. Yang pertama ni dia kata mereka mempunyai kedua ibu bapa sampai mereka mati meninggal. Mereka tu ibu bapa, mak ayah mati, ataupun mereka mati, mereka tu anak. Dua macam tu lah. Dan mereka tidak mendapat keampunan Allah ataupun tidak memasukkan kedua-duanya ke syurga, maka mereka dihumbankan ke dalam neraka Allah. Katakan amin wahai Muhammad. Nabi kata amin. Nabi sampaikan kepada para sahabat. Kita ambil hak pertama sudah. Nabi kata, Nabi mengaminkan doa Jibril alaihi salam, umat yang apabila Ramadan mendatanginya dia tidak mendapat keampunan daripada Allah, maka doa Jibril, orang ni celaka. Nabi kata amin. Tuan-tuan, kita tak maulah jadi orang celaka. Maka kita sambut kedatangan Ramadan seperti mana orang yang menanti-nantikan peluang untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ramadan? Karena Ramadan nak menggembirakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nak gembirakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika mengadu dekat malaikat, umruhu ummati baina sittin wa sab'in, umat aku ni umur mereka pendek antara 60-70. Maka Allah datangkan Ramadan nak gembirakan hati umat, peluang untuk kita lipat gandakan ibadah yang barangkali boleh menyamai amalan umat-umat yang terdahulu. Dan di dalamnya terdapat satu malam yang kalau kita boleh beribadah padanya, mudah-mudahan itulah kesempatan yang terbaik untuk kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Nak sebut apa tuan-tuan? Nak sebut mudahnya, kita nak Ramadan kali ini Ramadan yang membezakan kita dengan manusia yang lain. Ramadan yang kita guna sebaik mungkin untuk beribadah. Kalau sebelum ni kita payah nak berjaga malam, Ramadan ni tiap-tiap malam kita berjaga malam, insya-Allah. Untuk apa? Makan sahur. Makan sahur. Maka jangan kita bangkit makan sahur saja. Pastikan kita menunaikan solat. Paling kurang tuan-tuan kita buat solat tahajud, doalah. Allah campakkan ketenangan untuk kita ni untuk beribadah. Yang kedua, kita nak azam kita tuan-tuan, Ramadan ni nak jaga solat waktu. Waktu dulu. Nak jaga solat waktu. Jaga lagu mana? Nak cuba berjemaah semua waktu dalam bulan Ramadan. Cuba dulu. Jangan dalam bulan Ramadan saja. Ramadan dulu.
keluar nanti kita kira lid. Mana apa? Lepas makan sahur, subuhnya kita jaga, zaharnya, asar, maghrib, asyak kita buat berjemaah, insya-Allah. Ni azam kita. Kemudian kita azam juga Ramadan ni nak tengok Quran, nak khatam Quran, nak mula orang kata apa? Nak mendekatkan diri kita dengan ayat-ayat Allah. Quran ni ulama kata kita tengok dia pun dapat pahala dah. Tengok surah tu pun dapat pahala dah. Apatah lagi kalau kita baca, dan apatah lagi kalau kita baca dalam bulan Ramadan, lagi banyak pahala yang Allah nak bagi dekat kita. Kemudian kita nak ubah sikap perangai kita ni. Kita nak kurangkan bercakap benda-benda yang tidak mendatangkan manfaat. Sehingga kan Nabi pernah menegur, kalau ada orang ajak tumbuk gusti, katakan ana sa'im, aku puasa. Katakan aku puasa. Bila tahu kata puasa ni, tak boleh nak buat benda-benda yang tidak mendatangkan manfaat, apatah lagi berkeli dan sebagainya. Kita nak tu. Dan yang pentingnya tuan-tuan, lepas keluar daripada Ramadan, kalau Allah panjangkan usia kita, kita berubah. Itulah kejayaan tarbiyah sebulan dalam bulan Ramadan. Maka mari sama-sama kita menjadi umat yang tidak sabar untuk menunggu kedatangan Ramadan, bertemu dengan Ramadan. Jangan kita jadi umat yang sama je, baik Ramadan ataupun tidak Ramadan, sama dia bagi dia. Bahkan dia menganggap Ramadan ini penghalang untuk dia melakukan kerja-kerja buat seharian dia. Ada orang tak mau Ramadan, tak suka Ramadan, sebab apa? Dia tak boleh nak makan sekian hari. Kita ni gitulah tuan-tuan, habis mayang subuh tu nak pergi menyerak kedai mana ni, nak pergi menyerak kedai mana ni, kan? Subuh, pas subuh makan, pergi kerja pukul 9-10 makan, tengah hari makan, petang makan, malam makan, tengah malam makan. Tu kita mayang Ramadan tak boleh nak makan siang. Sebab tu tuan-tuan, ada satu kes di Pendang 2-3 tahun lepas, sampai masuk dalam sinar. Wartawan tu kawan saya. Apa kes dia tuan-tuan? Seorang lelaki ni, dia buat laporan dekat sinar sebab orang menega bulan Ramadan cekik darah. Tajuk dah gitulah, penega cekik darah. Ikan temenu sekok gulai RM8. Mahal lah kan? Mahal lah. 3 tahun lepas mahal lah. Buatlah, panggil lah sinar. Sinar pun pergi lah, kawan saya ni pun pergi lah, ambil gambar belah belakang. Tak ambil muka, tak ambil orang belakang. Nama bukan nama sebenar. Tu takut juga dia, segan juga dia manusia, tapi dia lupa. Dia lupa tuan-tuan. Dia berani buat laporan kepada sinar, berani nak tegak apa, nak bagi tahu dekat orang, kata penegak cekik darah, tapi dia lupa dia tu tak puasa. Yang pergi beli pukul 9-10 tu, bukankah orang kata apa, dunia satu Malaysia tengok kata dia ni tak puasa? Tak takut dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagus juga bila dia buat laporan tu, barulah ada tindakan susulan. Jabat agama pun pergi kacau, polis pun pergi kacau. Itu hikmah dah tuan. Tapi kita harap tak lah, bukan kita lah orang yang macam tu. Sebab kita tengok bila masuk Ramadan ni, banyak kekeh hak makan dalam kedai orang bukan Islam, kan? Kok batas ban penuh dengan polisterin. Biasalah tuan-tuan, mana-mana pun. Sebab apa? Tak puasa, kan? Sambil bawa kereta, asap rokok pun kepui. Ada juga jenis tu. Harap bukan kita lah, kan? Dan saya nak ambil perumpamaan yang guru saya sebut. Dia apa ambil daripada orang, dia kata, anggap nak tahu kelebihan Ramadan ni yang Allah tawarkan kepada kita, seseorang teringin ke tak teringin. Dia kata seperti mana orang hak melalui pasar, pasar bawa apa, orang panggil apa, pasar raya, dan bawa orang lelaki pun bawa lah, suami ni bawa isteri dia bawa kereta. Tiba-tiba bini tu tengok isteri, tengok, bang tu ada orang kata apa, diskaun jualan sebulan, beli satu dapat 10. Lebih kurang lah, contoh. Beli satu dia bagi 10. Bini tu pun kata, bang jom kita pergi tengok dia jual apa ni, beli satu dapat 10 ni. Yang abang tu kata, bagi depa dah lah tu rupiah, kan? Bagi depa dah lah beli. Orang ni kalau satu tawaran yang macam tu hebat, beli satu dapat 10, paling kurang terlintas juga dalam hati dia.
jom kita pergi tengok. Tak, terlintahlah juga paling kurang dia jual apa ni. Kita pun macam tu lah kadang-kadang. Dia jual apa sampai beli 1 dapat 10 ni. Tiba-tiba dalam hati dia tak berasa nak pergi tengok ada apa. Lebih kurang macam tu lah orang Allah Ta'ala nak bagi Ramadan ni. Amalan yang melimpah ruah, amalan pahala dalam bulan Ramadan, dia tak mau ambil kesempatan yang ada. Dan saya pesan diri saya, tuan-tuan sekalian, mari sama-sama kita dekatkan diri kita dengan Quran. Kerana ulama sebut mulianya Ramadan kerana Al-Quran turun pada bulannya. Tu ya. Kalau Al-Quran turun pada bulan lain, mulia bulan lain. Tapi oleh kerana Quran itu Allah turunkan dalam bulan Ramadan, maka Ramadan mendapat kemuliaan di sisi Allah. Mengajar kita apa tuan-tuan? Nak mulia manusia, kena duduk dengan Quran, kena dekat dengan Quran. Kita ambil contoh satu ya tuan-tuan, yang terakhir ni. Batang lidi. Pokok nyok. Pokok nyok kita ambil batang, kita buat penyapu. Baguslah tuan-tuan. Kerja penyapu ni sapu sampah. Sapu sampah ni kerja yang mulia, cuci kekotoran, jaga kebersihan. Tapi semula-mula penyapu sampah tu duduk tang pintu tu ya. Duduk tang luar rumah tu, kita tak masuk dalam rumah. Kita tak mari tak kata tidak. Sebab apa? Padanlah dengan nama penyapu. Tapi dia buat kerja mulia kan. Batang lidi yang sama, kalau hak sebatang jenis batang ni kita buat cukai gigi. Lepas cukai gigi lepak macam tu lah. Padanlah nama cukai gigi lah. Tapi tuan-tuan, cuba batang lidi yang sama, mai daripada pokok yang sama, kita jadikan dia sebagai penunjuk Al-Quran. Lepas kita baca Quran, agak-agak tuan-tuan kita nak buang tak lidi tu? Tak. Habis baca Quran, kita letak dalam Quran, simpan bagi elok. Esok nak baca pula, nak guna pula penunjuk tadi ni. Makna apa? Lidi khas batang tu mulia dia sebab dia duduk dengan Quran. Lidi hak banyak-banyak penyapu tadi ni duduk di luar ya, padanlah tugas dia sapu sampah. Lidi hak sebatang, hak lain hak cukai gigi, habis guna kita lepak macam tu ya. Sebab apa? Padanlah cukai gigi. Tapi lidi hak sebatang, hak duduk dengan Quran, mulia dia sebab apa? Sebab dia duduk dengan Quran. Manusia nak dapat kemuliaan Allah juga kena duduk dengan Quran. Duduk kena ambil apa yang Quran sampaikan kepada kita, dan mudah-mudahan padan dengan kita ni orang awam ni, kita baca, kita amal untuk diri kita, keluarga kita. Tahap kita ni macam tu. Kalau kita boleh beramal, kita boleh mentadabbur, mendekatkan, bila kita baca kita dekat dengan Allah Ta'ala, itulah tahap sebenar kita sebagai orang awam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah melanjutkan usia kita, Allah memberkati kehidupan kita dalam bulan Sya'ban, Allah temukan kita dengan Ramadan, selamat kita menyambut kedatangan Ramadan, selamat menghidupkan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima amalan yang sedang dan akan kita usahakan insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang lemah kesilapan kesalahan ayat saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa dzakarna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wal auliya wal ulama was salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Tekan soft, tekan soft. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.